dengan saya Faizul. So kita akan discuss lah untuk topik yang seterusnya iaitu kemurungan. Okay. So dalam topik kemurungan ni kita boleh tengok kat sini apa yang saya cuba ketengahkan yang saya dah kaji daripada apa bahan sumber bacaan dan juga ada juga kawan saya yang mengalami gejala kemurungan ini. So kita ada dua persoalan kat sini, sama ada kemurungan tu adalah satu tanda kesedihan ataupun sebenarnya adalah penyakit. Tapi berdasarkan daripada kajian oleh WHO, World Health Organization, dan juga daripada kita punya health kita sendiri iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia, menyatakan bahawa kemurungan ataupun depression merupakan satu penyakit, masalah kesihatan mental satu dunia alami. Tak kiralah lelaki ke, perempuan ke, remaja ke, warga tua ke, semuanya ada, setiap lapisan. Dan dia berbeza dengan stres, sebab stres tu dia normal, tapi kalau untuk kemurungan, benda yang tak normal adalah penyakit. Okay, so di mana kalau dari segi kelompok sasaran yang biasa kena, macam dewasa, lelaki dengan perempuan. So kita boleh katakan dekat sini, lelaki dengan perempuan memiliki personality, karakter yang berbeza. So kita boleh lihat kalau dari segi gejala kemurungan, yang more kita boleh nampak adalah pada perempuan. Sebab kita boleh tengok daripada tindakan dia rasa sedih, dia nampak hampa, risau, kita boleh nampak simptom dia. Tapi kalau untuk dewasa lelaki, mostly dia orang simpan emosi, simpan perasaan, tapi kita boleh nampak bila dia tunjukkan benda tu, maknanya dia memberikan kesan kepada tindakan yang progresif, yang kasar, mungkin tindakan dia yang suka bersendirian. Itu antara masalah-masalah yang menyebabkan kita boleh tahu dia tu ada gejala kemurungan tersebut. Dan remaja paling banyak sekali yang sekarang kita boleh tengok boleh kena gejala kemurungan tersebut. Dan warga tua ni ada, tapi tak kebanyakannya tak kita lihat sangatlah. So dari segi apa yang saya boleh rumuskan di sini, untuk tahap kelaziman yang berlaku tu di mana berpunca daripada apa dan kenapa. So saya akan ambil satu rumus yang di mana kita boleh lihat daripada segi kotak hitam. Dia kotak hitam kan benda yang warna gelap, tak nampak. So kita tak kelihatan. Dia adalah penyakit yang tak kelihatan, dan juga mungkin kita sendiri sebagai orang yang di sekeliling orang yang menghadapi kemurungan ni, kita mungkin kurang ataupun kita pun dah salah faham tentang apa yang dialami oleh pengidap penyakit depresi ni, kemurungan ni sebenarnya. So dari segi punca yang saya boleh dapati di sini adalah mungkin dia ada sejarah diri, keluarga dia pernah ada yang penyakit Parkinson, masalah kesihatan mental yang tidak sihat dalam keluarga dia lah, maknanya genetik punya faktor. So kesan pengambilan ubatan untuk rawat penyakit lain, maknanya kat sini mungkin dia ada penyakit jantung, ada penyakit yang 3 serangkai, kencing manis, darah tinggi, yang bila pengambilan ubat tu yang berterusan boleh menyebabkan kesan kepada murung. Maknanya dia kena hadap ubat setiap hari, kena makan, benda tak makan tak boleh. Dan trauma tekanan menyebabkan perubahan besar dalam hidup seseorang. Dan yang ni paling famous sekarang, sebab kita kan pada masih lagi dalam orang kata tempoh PKPB kan, disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang tidak lagi surut, menyebabkan penggunaan social media yang keterlaluan sampai kita jadi mangsa keadaan, ataupun mungkin jadi mangsa bully cyber. So ataupun kat sini kan kita sekarang banyak yang netizen yang suka memberi kecaman. So mangsa kecaman tersebut boleh menyebabkan beliau rasa kemurungan, menyebabkan benda itu ada satu gejala yang boleh katakan keterlaluan lah, serius. Okay, so dari segi simptom yang kita boleh lihat kat sini, di mana rasa sedih, sensitif. Bila sensitif, dia rasa benda tu, kenapa aku yang kena, kenapa bukan orang lain. Dia akan menyalahkan diri sendiri, rasa tidak berharga, rasa bersalah. Dan seterusnya mungkin ke tahap yang mild depression,
boleh sampai kurang bertenaga, kurang minat. Bila buat kerja tak fokus dan dia rasa dia tak ada, dia wujud tapi diri dia ke mana-mana, tak tahu di mana. Dan kegelisahan yang menyebabkan perubahan pada corak tidur. Mungkin boleh jadi insomnia, kurang tidur. Dan juga perubahan selera makan. Bila tak makan, berat badan pun menurun dan rasa sakit yang sukar digambarkan. Kalau kita tanyalah kepada orang yang mengalami gejala kemurungan, mereka akan cakap, kau tak kena, kau tak rasa. Itu adalah selalu kata-kata yang diorang ungkapkan. Maknanya sakit tu tidak digambarkan. Okey, dan sampai ke tahap yang lebih serius, orang kata dah sampai boleh jadi terlalu teruk, iaitu di mana perasaan ataupun cubaan untuk membunuh diri. Ini kita boleh lihatlah yang banyak berlaku, tidak kiralah golongan profesional ataupun tidak profesional, semuanya boleh tidak terkecuali untuk kena lah. Okey, so dari mana yang saya boleh tekankan dekat sini, okey, di mana untuk yang kemurungan ni, di mana kalau kita tidak tanganinya dengan baik, okey, di mana kita akan dapati benda tu akan berlarutan lah. Maknanya kalau dekat Malaysia ni kita boleh lihat, kalau dekat negara maju, okey, biasanya memang orang ramai akan pergi berjumpa dengan psikiatris ataupun pakar psikologi untuk ceritakan masalah, minta pandangan tentang cara nak tangani masalah tersebut. Tapi dekat Malaysia, dia tak nampak benda tu. So Malaysia ni dia punya typical Malaysia, ya. Dia fikir, okey, kalau orang tu pergi jumpa psikiatris, maknanya dia gila. Maknanya dia sakit mental. Actually, kemurungan ni dia bukan gila it's lain punya term. Kalau medical punya term, banyak orang akan cakap depresi adalah masalah tekanan jiwa, masalah jiwa menyebabkan mental dia ketidakseimbangan. Kalau ikut dalam medical punya lah yang saya baca, ketidakseimbangan dia punya hormon di dalam otak tu, iaitu serotonin dengan norepinephrine, menyebabkan faktor-faktor psikologi luaran, okey, yang tadi tu, yang ni, luaran ni semua menyebabkan benda tu trigger lagi benda tu untuk lebih teruk. Maknanya luaran dengan faktor dalaman dua-dua bergabung, meletuplah kat situ. Bila jadilah gejala kemurungan. Okey. So dari segi apa yang saya boleh rumuskan, okey. So untuk yang diorang nak atasi ni, mana-mana yang penghidap penyakit kemurungan ni, dia kena ketahui dulu apa punca masalah tu. Lepas dah tahu, dah tahu apa yang memberi trigger pada diri dia, menyebabkan dia rasa murung, dia kena amalkan apa yang mungkin dia jumpa doktor ataupun dia dapat pandangan daripada kawan-kawan, cara untuk diatasi masalah tu. Kalau okey, continue. Kalau tidak, dia kena cari cara lain. Dia kena eksperimen. Maknanya kaedah dia tu kena cuba jaya lah. Dia kena try and error. Oh, aku tak boleh buat ni, tak boleh jadi. Masih lagi ada rasa gejala kemurungan tu masih lagi boleh dirasai. So kena tukar benda yang lain. Dan untuk yang apa yang biasa, selepas kita boleh tengok lah kemurungan tu, doktor dah diagnose, dah ambil test semua, dah check betul-betul memang ada masalah kemurungan, ada symptoms, kena jumpa dengan pakar perubatan. Di situ doktor ataupun pakar psikologi, psikiatris akan check lah sejarah peribadi, maklumat, dan ada tak pernah mengambil ubat-ubat untuk penyakit lain ataupun penyakit kemurungan sendiri. Okay, so bila dah ada benda tu, dah ada record, so perbincangan, maknanya lebih kepada solusi lah untuk rawatan susulan dengan doktor, dan juga untuk proses seterusnya adalah rehabilitasi. Kena rehab lah, maknanya untuk pemulihan balik diri kita. Okay, so apa yang saya boleh katakan dekat sini, yang paling penting sekali adalah terapi perbincangan dengan psikoterapi. Maknanya kat sini perbincangan tu dengan psikologi, dengan pakar psikologi untuk dapatkan maklumat apa yang dia perlu dapatkan. Maknanya cara-cara untuk dia mungkin boleh kurangkan kesan kemurungan tu dalam kehidupan dia, yang boleh efek pada kerja ke, boleh efek pada dia punya tingkah laku, dan seterusnya. Doktor
mesti akan berikan prescribe ubat. So ubat tu kepada kesan bagi menenangkan perasaan dan jiwa lah. Maknanya kat sini doktor akan prescribe ubat selalunya antidepresi, iaitu seperti yang biasa orang kemurungan akan ambil adalah Lezapro, Xanax, diazepam, midazolam, ubat DDA, ubat yang terkawal, di mana ubat tu tak boleh dibeli di mana-mana farmasi tanpa sebarang preskripsi daripada doktor yang sah lah. Maknanya nak beli ubat tu kena ada surat preskripsi obat daripada pakar psikologi sendiri. Okay, so selalunya perubahan gaya hidup. Yang ni kita kena ubah lah dari segi, contohlah kalau orang kemurungan tu dia ada gaya hidup yang tidak sihat sebelum ni, so dia kena ubah kepada aktiviti yang lebih sihat, gaya hidup yang sihat, bersenam, aktiviti riadah, dan juga perhubungan sosial yang aktif. Maknanya dia kena bergaul dengan orang, tak boleh menyendiri. Kalau dia lagi menyendiri, lagi parahlah penyakit itu akan berlarutan. Di mana untuk yang pemakanan sihat pun sama juga, kena dapatkan zat yang cukup untuk tubuh badan dia lah. Okay, so di mana untuk secara keseluruhannya, di mana dari segi sosial bukan sahaja orang tu sendiri yang menghidap gejala kemurungan perlu ubah dia punya aktiviti sosial tersebut, malah orang di sekeliling. Seperti macam saya yang tak ada kemurungan, ada kawan yang ada kemurungan, so kita kena ada social contact dengan diorang, di mana saya suka gunakan satu point, iaitu bagaimana saya yang tak ada sebarang gejala kemurungan boleh bantu kawan saya awak, iaitu yang ada mengalami masalah kemurungan tersebut, di mana apa yang kita boleh bantu, kita boleh, actually benda tu kita tak rasa kemurungan, tapi kita boleh nampak yang dia temurung, so kita boleh berikan sedikit rasa empati. Empati, cuba rasalah apa yang dia sedang alami, di mana kita boleh gunakan contohnya macam bagi tahu kepada dia, ya, saya ada di sini untuk awak. Okey, awak tak keseorangan dan saya boleh bantu awak untuk jumpa doktor, buat temu janji untuk follow up, untuk tahu progres dia punya tahap kemurungan dia macam mana. Dan juga macam sekarang ni pandemik COVID-19, so kita tak boleh nak jumpa secara bebas kan, ada SOP semua. So kita boleh gunakan alam maya, platform social media, Facebook, untuk WhatsApp, video call semua, boleh telefon dan mesej bila-bila masa, bagi tahu dia, sekurang-kurangnya dia boleh tahu yang kita semua orang lain ni ada support punya sokongan punya connection dengan dia lah, perhubungan sokongan dengan dia. So macam yang kat sini kita boleh nampak, kita perlu beri sokongan berterusan, fokus pada apa tingkah laku dia tu, supaya daripada tingkah laku tu dia tidak menjadi tingkah laku yang bagi dia betul, bagi kita salah benda ni, dia tak boleh buat macam tu. So kita kena ubah persepsi tersebut. Dan juga kalau boleh dapatkan bantuan keluarga. So kalau dia macam dia kadang-kadang orang kemurungan ni dia tak suka bagi tahu orang lain, dia tak suka share. So that's why lah kita kena bantu untuk ahli keluarga dia pun sama-sama bantu dia juga, untuk dia atasi dan keluar daripada penyakit kemurungan tersebut. Okay, so yang paling saya suka antara dalam semua topik ni yang saya dah baca, yang saya dah dapat kaji, adalah teknik relaksasi adalah paling the best sekali sebenarnya. Sebab kalau obat, yes betul, tapi obat tu more kepada kita kena kebantungan kepada ubat pula nanti kan. So yang macam teknik relaksasi ni more kepada senaman bertenang. Tarik nafas panjang, tangan kanan dekat perut, tangan kiri dekat bahagian dada. Kita tarik nafas dalam-dalam dan tahan seketika, kemudian hembus secara perlahan. Maknanya kita orang cakap menggunakan seluruh tenaga untuk bernafas dan juga menghembuskan nafas secara panjang lah. Dan keduanya bimbingan imej yang beri ketenangan. Contohlah, kalau orang psikologi, yang belajar psikologi, dia akan gunakan antara sumber-sumber tambahan lah, gambar. Contohnya dia akan suruh kita fikir, pejam mata, fikirkan tentang benda-benda yang indah, benda-benda yang tenang, seperti pantai, deruan ombak. So menyebabkan kita rasa lebih tenang, lebih cool. Kosongkan minda, tak payah fikir pasal masalah, so kita lebih tenang sebabkan benda tu. Seterusnya meditasi ataupun aktiviti rohani. So kalau kata aktiviti rohani ni, mostly orang akan cakap baca Quran, lebih kepada
arah keagamaan lah di mana meditasi ni kalau lakukan kita more untuk bagi pada pesakit-pesakit kemurungan ni supaya dia orang kata tenangkan jiwa, duduk dalam keadaan selesa, berehat, pejam mata dan menenangkan badan dia, otot-otot, melenggarkan otot dia supaya dia rasa lebih tenang kat situ. Okey, so senaman progresi lebih kepada yoga dengan tai chi lah. Selalu kalau tengok orang-orang tua dia suka buat yoga dengan tai chi sebab bentuk menggabungkan antara pernafasan panjang ni dan juga meditasi. Dia gabungkan dua-dua aspek tu menjadi satu. So dalam pada masa sama dia boleh orang kata membuat aktiviti senaman yang lebih sihat lah. Yang itu kita panggil dia sebagai relaksasi ya. So di mana untuk yang dari segi untuk kemurungan ni kita boleh katakan kat sini banyak faktor dan juga terapi yang digunakan tersebut bergantung pada sejauh mana tahap pengesanan dan tahap dia punya teruk ke tak teruk kemurungan yang dihadapi oleh seseorang tu. Sebab saya ada buat beberapa soalan juga untuk kita bagi pada volunteer kita jawab soalan dalam video nanti, di mana soalan tu adalah berkaitan dengan apa yang dia rasa. Okey, sebab dalam kemurungan ni diorang akan selalu fikir hidup atau mati. Itu je. Sebab kalau hidup sakit, kalau mati mungkin lebih baik. Itu antara yang persepsi negatif yang kita perlu ubah supaya macam yang telah disarankan dalam falsafah pendidikan kebangsaan sendiri, fizikal, emosi, rohani, intelek, jari jasmani, emosi, rohani, intelek, semua mainkan peranan penting. Faktor luar, faktor dalaman, diri sendiri, semua kena digabungkan supaya seimbang lah. Okay, so nanti kita akan jumpa untuk dalam next video lagi untuk kita explain secara keseluruhan lah tentang faktor tentang isu kemurungan dan juga stres. Okay.